Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Ini bagi fiqh apa dia bagi? Fiqh iftiradi dia bagi. Fiqh iftiradi ini benda yang tak berlaku lagi tapi telah dibincang oleh para ulama. Kata Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah, dia kata apa? Dibincangkan dalam fiqh ni kadang-kadang seperti buat kedai kopi di atas gunung yang tinggi. Orang jarang pergi, tapi kalau pergi ada. Faham? Bincang bab fiqh ni yang payah-payah ni seperti buat kedai kopi atas gunung yang tinggi. Orang jarang pergi, tapi kalau pergi ada. Pergi-pergi tengok, oh ada juga kedai kopi atas ni, no? Macam tu lah fiqh. Maksudnya semua ulama dah bincang dah. Ada satu kitab lagi, kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i yang diterjemah oleh ulama Jawi. Kitab tu bagus. Saya terlupa nama kitab tu. Dan saya rasa lebih kurang nama juga Kashful Khafa juga. Sama macam kitab hadis, nama kitab tu sebut. Tapi dalam kitab tu dia bincang masalah-masalah yang pelik-pelik dalam fiqh. Contoh, seorang bersetubuh dengan anjing, keluar anak anjing ataupun keluar anak orang, macam mana hukum budak ni? Nak dikira dengan anjing ke nak kira dengan orang? Seorang bersetubuh, dan berlaku tak benda tu sekarang tuan-tuan? Berlaku. Orang bersetubuh dengan anjing ada. Rupanya masalah ni dibincang dulu lagi, beratus tahun dulu ulama dah bincang, dan masalah tu tidak tasawur dalam kepala orang ramai pada waktu tu. Orang akan bersetubuh dengan binatang. Sekarang berlaku, kan? Buat hubungan dengan anjing berlaku, ada. Baik, dibincang hukum seorang bersetubuh dengan anjing, keluar anak, sama ada anjing atau orang. Baik, anak ni nak hukum sebagai anjing ke orang? Najis ke tidak? Najis mughalladhah ke tidak? Najis mughalladhah. Kata Imam Ramli, tidak. Kata beliau, dia tak guna kaedah idza ijtama'a al-halal wal haram ghuliba al-haram. Kalau bertemu halal dan haram, maka dilebihkan yang haram. Tak. Dalam masalah ni dilebihkan dengan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Didahulukan dia dengan manusia. Maksud anjing ni tidak najis bagi Imam Ramli, walaupun dia rupa anjing. Baik, kalau dia rupa orang, macam mana pula? Dia memang lebih pada orang lah tu. Saya dah confirm lebih pada orang. Lepas tu dia, kalau dia besar, dia main bola, lepas tu bila dia bergol, peluh-peluh, kita pergi peluk dia. Tengok muak dia anjing, kena samak tak kita? Sebab dia berpeluh? Tak kena samak. Boleh kahwin? Jangan kahwin, sebab nanti akan tersebar nasab anjing. Biasanya tidak akan hidup lama, kata ulama, dia akan mati ketika kecil. Itu kecil lagi dah mati dah. Boleh tak? Bukan seorang, lembu jantan. Di dalam kitab fiqh Imam Bajuri, lembu jantan bersetubuh dengan lembu betina, keluar anak orang. Hal ini berlaku teka-teki dalam fiqh. Tok imam apa yang disembelih ketika mana hari Aidil Adha? Ketika tok imam disembelih dan dibahagikan dagingnya kepada orang kampung, disebabkan tidak ada lagi binatang korban di kampung tersebut, naikkan tok imam, maka disembelih tok imam. Tok imam apa yang boleh sembelih, tuan-tuan? Tok imam yang mana dia lahir daripada lembu jantan dan lembu betina, beranak-anak orang. Lembu jantan bersetubuh dengan lembu betina, keluar anak orang, dan anak ni membesar sehingga jadi tok imam. Faham? Sehingga jadi tok imam, dan kemudian jadi imam, kemudian bagi khutbah. Tengok-tengok hari-hari Aidil Adha tidak ada kambing lembu dah pada hari tersebut, melainkan tok imam orang aja. Orang kampung boleh tak ambil tok imam tu sembelih? Dalam fiqh boleh. Ini satu-satunya tok imam yang boleh disembelih dan dibahagikan daging-daging. Karena dia sebenarnya anak apa? Anak lembu. Dia lembu sebenarnya, tapi surahnya orang. Baik, ada dalam masalah ni. Masalah ni kita tak jumpa lagi, cuma ada dalam kitab dah dibincang oleh para ulama. Faham? Ni maksudnya fiqh iftiradi, dia panggil fiqh iftiradi. Orang pertama yang melaksanakan fiqh iftiradi ni adalah Al-Imam Abu Hanifah, kata para ulama. Abu Hanifah antara ulama yang mula-mula membincangkan masalah tersebut. Ini panggil daqaiqul fiqh. Ini ilmu fiqh yang mendalam. Ini sekadar orang panggil apa, untuk kita belajar dan kemudian bagaimana untuk nak bermuamalah dengan ilmu. Bukan nak suruh sembelih tu imam tu. Cuma kata kalau orang sembelih, dihukum tak orang kampung tu dihukum membunuh tak orang? Tak dihukum membunuh. Karena hakikatnya tu imam tu lembu. Ada orang kampung tu tahu.
Lagi duk sembelih tu imam pula. Tengok tu imam masjid mana-mana macam nak pergi sembelih. Oh, ISIS ke apa ni? Dia nak bagi tahu kata apa? Ada perbincangan yang mendalam dalam fiqh yang luas dan apa ni sangat banyak masalah yang dibincang dalam fiqh yang kadang-kadang kita pun tak tergambar dalam kepala kita. Faham tak? Banyak sungguh, macam-macam. Seorang lelaki masuk dalam hutan, kemudian masuk-masuk, kemudian dia termasuk ke dalam gua. Bila masuk dalam gua, keluar-keluar tengok-tengok, rupanya termasuk ke dalam kemaluan gergasi perempuan. Baik, wajib dia mandi wajib. Bincangan dia bukan masuk gua tu. Rupanya gergasi perempuan tu sedang duduk tidur. Duduk tidur, dia termasuk dalam kemaluan gergasi itu. Dia ingat gua. Keluar-keluar dia tengok, tu dia Jack and the Bean Sprout. Tapi hak perempuan punya. Hak kita tengok Jack and the Bean Sprout semua lelaki. Dak ni hak gergasi perempuan. Dia termasuk dalam kemaluan gergasi itu. Gua. Masuk-masuk keluar-keluar. Lah gergasi rupanya. Baik, bukan perbincangan dia pada masuk dalam tu. Perbincangan dia kena mandi wajib ke dia tak? Kena mandi tak nak? Tak wajib. Wajib mandi kenapa? Kerana termasuk hasyafah dia ke dalam tu. Bukan sakat kemaluan dia, sekali dengan dia masuk. Faham? Maka dia kena mandi wajib. Itu dia. Faham? Dia kata kena mandi wajib apa-apa pula. Dia bukan rasa lazat apa-apa. Tak rasa lazat, bukan kira lazat, dia kira termasuk hasyafah. Ni bukan hasyafah je, kali kepada badan dia hentak masuk dalam tu. Tidur 4 jam. Keluar-keluar, maka dia wajib mandi wajib. Dia kalau masuk hasyafah tak sengaja boleh kena. Faham? Dan ni gergasi perempuan, bukan dengan binatang. Perempuan. Dan kalau gergasi itu pun Islam, dia pun wajib mandi wajib juga dia pun. Dan terjun dalam laut. Faham tak? Dua-dua kena mandi wajib. Ni ada dibincangkan kita. Ada orang kata, boleh ada ke? Bukan masalah ada tak ada. Masalah dia lah ni, kalau berlaku hukum tersebut, apa yang kita akan dapat selesaikan hukum tadi? Ya, dah ulama dah bincang lah. Maksudnya kita akan boleh selesai hukum. Tak perlu kita nak ijtihad baru. Faham tuan? Bila berlaku isu tersebut, aku ada. Tuan-tuan rasa ada gergasi dalam dunia ni? Tak mustahil. Bukan benda mustahil. Sesungguhnya orang-orang di zaman silam menamakan penuntut ilmu dengan nama mataqul, yang berarti apa kamu kata, apa pandangan kamu, itu makna mataqul. Mataqulu fi hadhil masalah, apa pandangan kamu dalam masalah ini. Maka dia dipanggil penuntut-penuntut ilmu ni dengan apa dia? Mataqul. Allah, mataqul. Boleh. Baik. Kerana di zaman itu mereka banyak berkata, mataqulu fi hadhil masalah. Jadi apa pandangan kamu dalam masalah ini? Apa yang kamu pandang dalam masalah ini? Ini maksud mataqul. Maksudnya penuntut ilmu dulu selalu bertanya, apa pandangan kamu tentang masalah ini? Apa pandangan? Apa pandangan? Maka dipanggil dia mataqul. Boleh. Sebagian di Indonesia kata Kiai Ali sebut, Kiai Ali Mas'ud dia sebut dalam terjemahan beliau, dia kata penuntut pesantren di Indonesia dipanggil mataqul. Kul. Macam makul tu. Tu es krim makul tu. Mataqul ni maksudnya mataqul. Maksudnya penuntut ilmu ni adalah orang yang cool selalu. Selalu tenang, relax, hatta tak ada duit, tak ada pun tenang je. Ni bahasa daripada terjemah balik ke dalam bahasa Inggeris. Jadi mataqul maksudnya apa pandangan kamu terhadap sekian-sekian masalah. Baik. Sehingga digelar begitu. Penuntut ilmu sekarang mataqul syekh, tak kata apa. Senyap dalam kelasnya. Ustaz tanya pun tak tahu nak kata apa, tak tahu nak tanya apa. Jadi mataqul syekh, tak tahu tak nak tanya apa. Ma tadi apa dia? Ma nafi tu. Jadi ma istifham. Ya, dak maksudnya begitu kata ghalib. Kebiasaan penuntut ilmu pada waktu tu digelar dengan mataqul. Kenapa? Karena banyak bertanya. Dalil kata mereka ni orang yang faham. Orang yang bertanya, orang yang banyak murajaah, maka mereka akan bertanya. Dan soalan-soalan mereka juga soalan-soalan yang bagus. Itu perbezaan zaman dengan zaman. Keempat, sesungguhnya Imam Abu Hanifah menjadi ahli ilmu fiqh adalah kerana banyak perdebatan dan muzakarah di kedainya ketika beliau menjadi saudagar kain kapas. Imam Abu Hanifah menjual kain, dan dalam ketika berniaga pun beliau masih lagi bermuzakarah dengan para ulama ketika berniaga.
Dengan ini diketahui bahawa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan ilmu fiqh boleh dilakukan bersama dengan mencari nafkah. Boleh. Nah, maksudnya tidak ada alasan orang yang belajar dengan orang yang nak menuntut ilmu dengan mencari rezeki. Ada alasan? Tidak ada alasan. Nampak tak? Tidak ada alasan. Ada orang kata, saya kerja Ustaz, sibuk. Mana sempat nak cari rezeki ni? Sibuk ni baru je ada. So akan sibuk ni baru wujud tahun 2017. Kerana zaman dulu tidak ada sibuk. Sibuk ni baru timbul je dalam kamus dewan. Sibuk. Dengan sibuk ni apa dia? Baru wujud. Makna dia baru wujud pada tahun 2017. Maksud tahun dulu-dulu tidak ada orang yang sibuk. Semuanya fadhi. Semuanya masanya lapang. Sebab tu dia pun boleh jadi alim. Zaman lah payah tak nak jadi alim je dah. Jalan jam saja pun dah teruk lah. Jadi masa kita semakin sempit. Baik, kita katakan bahawa sebab tu dalam bab ilmu ni kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk kita tuntut ilmu. Sekarang ni bagus kan di pejabat-pejabat, pejabat-pejabat kerajaan pun dah ada kuliah zuhur dan sebagainya. Ada kuliah-kuliah zuhur, dia tak mau kuliah saja, dia nak berkitab. Kalau dia dapat nak mengaji kitab sampai khatam kitab tu. Maksud tidak ada alasan untuk dia bekerja dalam masa sama dia menuntut ilmu. Ada yang sanggup tidak pergi makan tengah hari untuk dengar kuliah. Dan ramai jugalah yang pergi makan tengah hari tu sebab dia rasa dia alim kan. Dia kata kalau kata dia pergi makan tengah hari, kemudian malam dia pergi mengaji di masjid, tu dia kira ni dah masjid pun tak pi, apa pun tak pi. Dia tunggu bila tua ni baru dia nak mengaji. Rugi masa. Doa kepada Allah sebab ilmu ni rezeki. Seperti mana kita nakkan rezeki dalam bentuk material, begitu juga kita kena tuntut rezeki dalam bentuk spiritual, iaitu rezeki rohani kita, iaitu ilmu. Sebab tu ada orang dia rasa bila dia dapat duit banyak, ini rezeki dia. Dia terlupa ilmu tersebut adalah rezeki yang paling utama yang sepatutnya dia tuntut. Kerana dengan ilmu tersebutlah dia akan mampu untuk nak cari bagaimana dia nak menguruskan harta dia dengan baik.